mengundi esok. Dan ingin saya nyatakan di sini, saudara, bahawa ada yang mengatakan bahawa kalaulah Pakatan Rakyat menang, kalaulah Pakatan Rakyat jadi kerajaan, maka akan huru-haralah negara. Apa saya dengar malam tu? Ada bertudung, ada tak bertudung, ada Cina, Melayu, India. Siapa pun kita berani? InsyaAllah. Sebenarnya untuk nakut-nakutkan kita. Nak nama Dacin, nama Arek Dacin Mesera tu muti. Bila dia muti berantu, bila dia berantu mau nak jadi saka, bila jadi saka makan tuan. Jadi zaman tu saya dah lagi orang pakai Dacin orang sebelah. Pergilah Supermall, pergilah mana-mana gede, pergilah di tepi yang sini-sini pun saya dah pakai Dacin lagi. Orang pakai digital. Zaman tu saya ada pakai Dacin Mesera lagi. Jadi oleh kerana kita saya dah pakai Dacin lagi, esok hari kita kasih tukar itu, kita naik guna roket, pergi itu bulan sabit merah, bulan sabit biru, insya-Allah Pakatan Rakyat boleh menang, boleh? Terbaik orang Bali. Sekarang kita persilakan Yang Mulia Ustaz Arif Amran selaku wakil calon untuk sesi seterusnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudari pengurusi majlis kita pada malam tu yang diraikan calon kita Saudara Ahmad Nazim bin Johari yang akan mengalahkan Fadilah Yusof di Parlimen T194 Pekerajaan. Yang dihormati ayahanda penasihat kita dalam Pakatan Rakyat dalam parti Keadilan Rakyat bagi negeri Sarawak, Haji Wan Zainal bin Haji Wan Sanusi, pengurusi adab daripada NGO Saudara Bujang Sharif, hadirin hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Hadirin sekalian, kita ada masa kurang lebih lebih daripada 3 jam untuk kita berkempen. Sebab sampai dah detik 12 malam, maka mana-mana parti sama ada daripada Pakatan Rakyat, Parti Keadilan Rakyat dan Barisan Nasional akan berhenti daripada berkempen. Jadi saya akan gunakan peluang pada malam tu insya-Allah untuk bersama-sama berkongsi maklumat dan mesej kepada hadirin sekalian sebelum kita keluar membuang undi pada pagi esok. Dan saya nasihatkan hadirin hadirat sekalian agar keluar awal esok hari supaya kita dapat memerhatikan pengundi-pengundi hantu yang bakal menghantui kita di kawasan Pekerajaya. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Boleh? Boleh tuan-tuan dan puan-puan pada pagi esok hendaklah datang awal untuk mengundi, dan petangnya kita ada masa untuk ajak rakan-rakan kita yang lain sama-sama mengundi. Dan untuklah saudara sekalian peluang kita yang terbaik untuk berubah. Kita dah melalui proses pilihan raya sebanyak 12 kali. Dan kita minta kali yang ke-13 tu, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, bagi kepercayaan kepada calon kita, Saudara Ahmad Nazim bin Johari. Kita meletakkan calon Melayu di kawasan Pekerajaya. Si ada beza daripada Barisan Nasional meletakkan calon Melayu. Sebab kita melihat majoriti penduduk di kawasan Pekerajaya adalah kaum Bumiputera ataupun Melayu. Sama juga dalam Pakatan Rakyat kita meletakkan calon Cina di tempat majoriti Cina. Ya, adalah satu konsensus, satu persetujuan dalam Pakatan Rakyat. Dia ada resis, ada perkauman dalam menentukan calon dalam Pakatan Rakyat. Jadi dalam hal itu tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sekalian, kita dalam pilihan raya kali itu sama dengan pilihan raya yang diadakan di negeri-negeri lain. Yang membezakan kita ialah
Kita di Sarawak, kita hanya buat pemilihan untuk calon bagi merebut kerusi-kerusi parlimen. Mun di negeri lain dari Sabah sampai ke Perlis, negeri-negeri itu memilih calon-calon ataupun perwakilan bagi kerusi-kerusi Dewan Undangan Negeri dan Parlimen. Tapi kita di Sarawak tu lain. Kita hanya memilih calon untuk kerusi-kerusi bagi Parlimen Malaysia. Dalam PRN yang lepas, pilihan raya yang lepas, pilihan raya yang ke-10, kita telah memilih, rakyat Sarawak telah memilih dan memberi mandat kepada Barisan Nasional untuk menerajui Petrajaya. Apalah salahnya untuk kali itu, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, kita bagi kepercayaan pula kepada calon kita, Saudara Ahmad Nazib bin Johari daripada Pakatan Rakyat. Boleh ataupun sik, tuan-tuan? Apa sebabnya, tuan-tuan dan puan-puan? Kita si mau macam cerita Lebay Malang. Pernah dengar cerita Lebay Malang? Mun saya di sekolah dulu, selalu dengar cerita tu. Kadang-kadang tetap seorang-seorang dengar cerita tu. Cerita Lebay Malang, tuan-tuan. Satu hari Lebay Malang dapat 2 jemputan. Satu jemputan panggilan di hulu, satu jemputan lagi panggilan di hilir. Oleh kerana yang di hulu ya adalah orang kaya, yang di hilir lah orang miskin, makanya pergi di hulu dulu. Tapi untuknya panggilan di hulunya pasal berkayuh makin perahu. Itu cerita lama tu. Hanya makin perahu. Masalahnya apabila yang berkayuh makin perahu pergi ke hulunya melawan arus. Berkayuh sik sampai lalas balik semula ke tempatnya. Jadi oleh kerana si dapat panggilan di hulunya, tukar panggilan di hilir. Apabila panggilan di hilir, tuan-tuan saudara sekalian, dia pun melawan arus baik pada masa yang tukar lagi. Lawan pergi sik sampai 2 ke hilir. Jadi last-lastnya yangnya dapat lempeng aja daripada keluarga ataupun tempatnya panggilan di hilir. Macam ialah keadaan kita di Sarawak tu, kita semua berlaku macam ya. Sekarang tu orang kita, masyarakat kita, pengundi-pengundi Sarawak telah memberi kepercayaan kepada Barisan Nasional. Telah memberi mandat dan amanah kepada Barisan Nasional. Apa yang dilaksanakan, apa yang dah dicurahkan oleh Barisan Nasional PBB kepada kita, si ada apa-apa masyarakat Melayu khususnya masih lagi terpinggir. Jadi jangan kelak dalam kebangkitan rakyat yang berlaku seluruh Malaysia sekarang tu, Putrajaya dah diambil oleh Pakatan Rakyat, sedangkan Sarawak tu kita masih berada dan digelar sebagai pembangkang sebab Pakatan Rakyat. Menurut laporan daripada agensi-agensi yang boleh dipercayai, Pakatan Rakyat akan mengambil alih Putrajaya. Kalau kita siap memilih calon kita daripada Pakatan Rakyat, Saudara Ahmad Nazib bagi Parlimen Petrajaya, kita pun akan jadi pembangkang, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi menjarakkan jurang kita dengan kerajaan pusat dan merencanakan pembangunan yang berlaku di negeri Sarawak. Saudara sekalian, kita buat pilihan untuk kali itu sebab kita nangga keadaan kita, khususnya adik kakak kita di kalangan bangsa Melayu, jauh ketinggalan, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam laporan yang dikeluarkan dan disiarkan di akhbar Utusan Malaysia, akhbar nombor 1 Barisan Nasional, UMNO, itu lidah rasmi UMNO, bukan lidah rasmi Pakatan Rakyat. Akhbar itu mengakui bahawa Sarawak mempunyai dan memiliki penduduk yang miskin tegar yang paling tinggi di Malaysia. Jika dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain, ada orang kata, oh Kelantan paling miskin. Memang negerinya miskin, tapi rakyatnya, tuan-tuan dan puan-puan, diberikan keselesaan untuk berekonomi, untuk berniaga dan seumpamanya. Tidak ada tekanan oleh kerajaan negerinya. Ada orang kata Kedah antara negeri yang paling miskin di Malaysia. Kedah kaya. Tetapi hakikatnya, realitinya saudara sekalian, Kedah adalah negeri yang ketiga menerima pelabur asing tertinggi di Malaysia. Kedah kaya.
Jadi dalam hal tu lah tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan kita dalam Pakatan Rakyat telah membuktikan kemampuan dalam mentadbir negeri-negeri yang diperintah oleh rakan-rakan kita. Seperti Selangor, Kedah, Kelantan, Pulau Pinang. Negeri-negeri itu diakui oleh Jabatan Ketua Audit Negara telah memberikan kecemerlangan dalam pentadbiran yang dicemburui oleh Barisan Nasional. Sebabnya Najib, tuan-tuan dan puan-puan, bekas Perdana Menteri Malaysia, beria-ia benar untuk merampas kembali Selangor. Sebab Selangor sejak diambil alih daripada Barisan Nasional, Selangor telah mempunyai reserve dan simpanan yang tidak pernah terfikir oleh pemimpin-pemimpin Barisan Nasional UMNO, iaitu sebanyak 2.6 bilion ataupun 2,600 juta. Saudara sekalian, kita baru-baru itu telah menerima BRIM daripada Kerajaan Barisan Nasional yang lepas. Tuan-tuan tahu ataupun sih bahawa kalau dikira peratusan penerima BRIM di seluruh Malaysia, Sarawak hanya menerima 4% saja, tuan-tuan dan puan-puan. Sedangkan Sarawak adalah negeri yang di kalangan negeri yang paling miskin di Malaysia. Kena kita dianaktirikan. Sebab ialah, tuan-tuan hadirin sekalian, Pakatan Rakyat dalam manifestonya menjanjikan agar 20% royalti minyak diberikan kepada negeri Sarawak, bukan 5%. Sebab kalau 20% royalti minyak diagihkan dan disalurkan dalam negeri Sarawak, maksudnya bahawa yang menerima BRIM sebelum tu 500, kita layak, maksudnya seorang penerima BRIM layak menerima 3 kali ganda daripada jumlah yang diagihkan oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum itu. Ya, kalau duit yang diagihkanlah kepada penduduk Sarawak. Jadi dalam hal itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya merayu tuan-tuan dan puan-puan untuk buat perubahan. Perubahannya siklah susah, tuan-tuan dan puan-puan. Datang mengundi esok hari, pangkah calon kita, Saudara Ahmad Nazif bin Johari, yang diletakkan Alhamdulillah nombor 1 dalam kertas undi. Nombor 1, ingat nombor 1, tuan-tuan dan puan-puan. Ingat nombor 1. Yang kita nanggah tidak Barisan Nasional PBB lepas tunjukkan nombor 1 itu sebenarnya, yang nyuruh kita mengundi yang nombor 1 ya, Saudara Ahmad Nazif bin Johari. Boleh? Saya tidak bercakap panjang dengan tuan-tuan dan puan-puan, sebab ada lagi speaker yang akan tampil memberikan berkongsi isu dan mesej kepada kita pada malam itu. Saya rasa cukup untuk kali itu kursi, dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.